Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, jadi hari ini kita pergi kepada topik nombor indeks. Topik ini adalah topik akhir tajuk tingkatan 4 matematik tambahan. Jadi untuk tahun ini saya mulakan dulu dengan nombor indeks ni dulu sebab ini adalah topik yang akan berada di dalam kertas 2 bahagian C. Jadi topik ni senang untuk dikuasai untuk dijawab. Jadi markah yang diperuntukkan untuk soalan ni adalah 10 markah. Okey. Jadi kita mulakan untuk yang pertama nombor indeks itu sendiri. Okey, apa itu nombor indeks? Nombor indeks ni sebenarnya dia adalah peratus peratus perubahan data. Pada tahun ini contoh pada tahun ni katakan harga bagi satu meja katakan RM100. Harga bagi tahun ini RM100, RM RM100. Tapi pada tahun depan harga dia meningkat kepada RM120. So kita ada nampak peningkatan RM20 dekat situ tau. Jadi bila RM20 peningkatan tu, jadi RM20 ni kita biasanya untuk macam sekolah rendah kan. Kalau ada keuntungan macam RM20 ni apa kita buat 20 bahagi balik dengan harga asal kita darab 100% macam tu. Bermakna dia punya peningkatan adalah 20%. So 20% ni adalah nombor indeks. Itu konsep dia. Itu konsep dia. So ini adalah nombor indeks. Okey, jadi faham konsep macam ni, so jelas semua nanti. Alright. Jadi konsep dia adalah nombor indeks adalah peratus. Peratus perubahan. Sama ada dia meningkat ataupun dia menurun. Jadi tajuk ni memang dengan kehidupan seharian ni memang ada kena mengena lah kalau awak tengok. Okey, jadi kita pergi tengok dulu rumus dalam tajuk ni. So rumus dalam tajuk ni tak ada masalah, simple je. Tengok rumus kat tepi tu saya dah letak. Okey, I tu kita wakilkan sebagai index number dalam bahasa Inggeris ni lah. Dalam bahasa Melayunya nombor indeks. Okey, jadi I sama dengan Q1 per QO darab dengan 100. Masuk Q1 ni kuantiti ataupun harga pada masa tertentu. So kalau Q kuantiti, kalau kita boleh juga kita tukar kepada P, boleh? So P adalah price. Dengan syarat harga semasa mesti per dengan harga sebelum. Harga sebelum, tahun sebelum. Itu kita namakan sebagai asas. Contoh tadi, katakan tahun 2023 punya harga, yang asal ni tahun 2022 ke, 2021 ke, yang belakang dia. Itu konsep dia. Okay? Jadi darab dengan 100. Kenapa darab 100? Sebab peratus. Okay? Contoh kalau kita nak cari dalam carta pi, kita darab 360 kan? Kita nak cari peratus keuntungan, kita darab 100. Macam tu konsep dia. Sesama je konsep dia. Okay? Jadi tu rumus dia. Okey, kita nak contoh lah. Okey, biasanya kalau dah terang-terang ni pastikan kita nak contoh lah. Okey, untuk contoh kalau awak tengok, contoh satu ni semua dalam buku teks. Semua orang boleh rujuk buku teks. Buku teks digital ada, buku teks. Kalau dah dapat buku teks, boleh buka buku teks. Muka surat 274. Okey, contoh satu ni, harga seutas jam tangan berjenama X pada tahun 2017 dan 2018. So, kita keluarkan. Okey, biasakan diri kelas. Biasakan diri you keluarkan daripada ayat-ayat ni. Sebab nombor indeks ni, ayat dia memang panjang-panjang. Jadi, kalau you baca memang takkan dapat lah. Faham tak? Dia pening. Jadi keluarkan. Jadi harga seutas jam tangan berjenama X pada tahun 2017. Tulis 2017 harga dia adalah RM500. Okey. So abaikan je lah tulisan buruk tu. Okey. Alright, 2018 pula harga dia adalah RM550. So daripada sini you dah nampak harga meningkat kan? Meningkat ke menurun? Cuba tengok. Meningkat, right? Jadi dekat sini harga dia dah meningkat ni. Jadi daripada 500 tahun 2017, tahun atasnya dah jadi 550. Ayo, dah naik RM50. Okay? Hitung nombor indeks bagi harga jam tangan itu pada tahun 2018. Okay, jadi cara nak tulis dia, hitung nombor indeks. So cara nak tulis, okay, siapa yang buat nota ni pastikan, kan saya dah suruh buat nota kan? Pastikan tulis betul-betul. Tulis betul-betul. Jadi hitung nombor indeks. So
I adalah index number ataupun nombor indeks bagi harga jantangan itu pada tahun 2018 berasaskan tahun. Okey, awak masuk berasaskan. So 2018 ni adalah tahun semasa, berasaskan tu maknanya pada tahun lepas. Macam ni, buat macam ni. So I dia besar gedabak tu. Okey, lepas tu kita buat kecil 2018 berasaskan tahun 2017. And then sama dengan apa rumus dia? Kalau harga kita pakai P lah price. Price mesti 18 dulu per dengan price 17, harga yang sebelum darab dengan 100. Okay, itu sahaja. Right? And then masukkan dia punya, bila kita dah letak, kita dah keluarkan dia punya maklumat, senang kita masuk je. P18 adalah 550 per dengan P17 adalah 500, kita darab 100. Faham Jadi, okay, tekan semua kalkulator. Okay, dapat berapa sekarang? Kalau belajar MF mesti ada kalkulator lah dekat depan. Okay. Sampai saya buat nota tu mesti ada kalkulator. Okay, berapa dapat? Ya, 110. So, apa maksud 110 ni? 110 ni adalah nombor indeks tu pada tahun 2018. Maksud 110. 110 ni adalah 110%. Okay, bermakna, okay, cerita dia macam ni. Pada tahun 2018 ni saya nak terangkan detail 550. Pada tahun 2017 500. So 550 kita tolak 500 kan. Berapa perbezaan kenaikan harga tu? Yes, good, RM50. Kalau dulu-dulu masa awak darjah-darjah, masa tingkatan 1, 2, 3, nak cari peratus kan, peratus keuntungan ke, peratus kenaikan ke, so 50 ni mesti bahagi dengan harga asal. Harga asal adalah RM500, awak darab 100, betul? Okey, so bila awak darab 100, berapa banyak dia punya keuntungan dia tu? Berapa banyak kenaikan harga dia tu? So, kita potong. So, dapat 10%. Betul tak? Ya, 10% ni kenaikan dia. Jadi, untuk nombor indeks, berapa banyak dia naik daripada tahun sebelum? Tahun sebelum kita anggap dia 100%. Pada tahun 2018, dia naik 10%. Bermakna semuanya meningkat 110%. Macam tu. Okey? Jadi nombor indeks dia adalah 110%. Okey, jadi apa kita buat? Bila dia kata tafsirkan nombor indeks yang diperolehi, nombor indeks itu awak kena tulis peningkatan, mesti pandai tulis peningkatan sebanyak berapa? 10% dari tahun sebelumnya. Jadi yang 100 pada tahun sebelum ni kita abaikan, kita ambil yang terbaru saja. Cara pengiraan kita 550 per 500 darab dengan 100. So dapat 110. So nanti 110 ni datang pada mana? Datang daripada 100% yang tahun sebelum tu. 10% adalah tahun 2018. Jadi kita ambil 10% sahaja peningkatan dia. Dekat mana nak tahu? Nampak saya dah buktikan dekat sini. Yang ni masa kita sekolah rendah. Biasa. Faham tak? So bila masuk AdMath, ada pergi kepada semua sekali. Ada letak 550 per 500. Dia tak ada tolak-tolak lagi dah. Dia macam tu. Okay? So simple je untuk nombor indeks. Jadi bila kata tafsirkan nombor indeks yang diperolehi, jadi berapa persen tadi? Peningkatan, kena sebut. Peningkatan harga sebanyak 10%. Mahal kan? 2017 baru RM500 bayar. Sekali 2018 dah bayar RM550. So yang ni ada kaitan dengan kehidupan kita. Betul tak? Selalunya awak beli makanan kan? Beli makanan memang harga sentiasa je naik kan, tak ada yang turun. Okey, tengok nombor 2. Tengok contoh 2. Okey. Pendaftaran badan sukan yang diterima oleh Pejabat Pusurujaya pada tahun 2017. So macam ni saya ajar tadi, keluarkan. Jadi 2017 adalah 893. Pendaftaran bukan ringgit ni. Ini pendaftaran maknanya bilangan orang. So dia kuantiti. Okey. Diberi nombor indeks diberi nombor indeks. Hati-hati nombor indeks maknanya diberi I. Bagi pendaftaran badan sukan pada tahun 2017 berasas 2010. So mana yang latest? 2017. Good. So tulisan dia 2017 berasas macam ni cara tulis dia. So dia dah bagi I.
Sebab itu saya cakap bila baca soalan wajib keluarkan satu per satu. Okey. Lepas tu dia kata hitung bilangan pula. Hitung bilangan pendaftaran Badan Sukan pada tahun 2010. Bilangan ni maknanya kuantiti. So Q pada tahun 2000 Allah, macam mana 2010 saya letak ni? Sekejap. 2010. Okey. Jadi yang ini yang kita nak cari. Faham Jadi bila itu kita nak cari, rumus yang kita ada hanya satu sahaja, tak ada rumus lain. Rumusnya I ni je. Memang takkan ada rumus lain. I tu je lah rumusnya. Jadi letak rumus. I 2017 2010. Apa sahaja saya tak boleh tulis 2010 tu. Sama dengan Q 2017. Mesti tahun semasa dekat atas. Tahun latest tu dekat atas. Tahun lepas dekat bawah. So darab 100. Lepas tu bikin aja semua nilai-nilai yang ada tadi. So 2017 dah dapat tadi berapa kuantiti dia? 893. 893. I dah ada 156.39. So per yang kita nak cari tu kita letak X. Ataupun awak tak nak letak X, awak letak je Q10. Maknanya kita tahu kuantiti pada tahun 2010. Okey? Di sini inilah asas matematik yang wajib digunakan, iaitu persamaan linear. Persamaan linear wajib digunakan. So kalau siapa yang lemah persamaan linear, bermula daripada sekarang wajib kuatkan. Wajib buat latihan banyak-banyak persamaan linear. Okey? Alright. So macam mana persamaan linear ni? Okey, simple je. Q kita bawa sana. Saya tunjuk satu-satu Nanti kalau lama-lama yang dah biasa buat dengan saya, lama-lama dia dah ada visualize. Dia dah faham dah. Okey. So Q10 jadi bawa sana jadi darab. Jadi saya buat satu dulu. 156.39 darab dengan Q pada tahun 2010. So darab sama dengan 893 darab 100. And then nanti Q pada tahun 2010 kita tinggalkan 156 kita bawa sana, 893 darab 100 bahagi dengan 156.39. So sini darab, buat sana jadi bahagi. Okey? Jadi kira-kira kita akan dapat 571. Maknanya pada tahun 2010 dia punya bilangan pendaftaran adalah 571. Dan pada tahun 2017 bilangan pendaftaran adalah berapa tadi? 893. So ada kenaikan banyak kan? Sebab itu kalau awak tengok ni 2010 Q pada tahun 2017 adalah 893. Banyak tak penambahan dia? Banyak. Sebab itu nombor indeks tadi adalah 156.39. Apa maksud 156.39 ni tadi? Siapa dapat rungkaikan? Okay, good, pandai. Maknanya indeks pada tahun 2010 adalah 100%. Faham tak? Jadi indeks pada tahun 2017 adalah berapa peratus? 56.39. Pandai. Jadi tambah 22 jadi 156.39. Ingat tahun sebelum memang kita anggap dia 100%. Okey? So jelas So senang je, tak susah pun nombor indeks ni. Memang senang sangat. Memang senang sangat. Okey. Seterusnya kita pergi nombor 3. Kita tengok. Indeks harga bagi sebuah basikal pada tahun 2018 berasas tahun 2010. Okey. Dan 2019. Okey, baca betul-betul. Indeks harga bagi sebuah basikal pada tahun. So I bagi tahun 2018 berasas tahun 2010 adalah 176. Dan indeks harga pada tahun 2018 berasas tahun 2015 adalah 110. Okey, sekarang kalau awak faham, awak kena huraikan benda ni. Apa maksud 176 ni? Apa maksud dia? Okey, good. Maknanya pada tahun 2010 100%, pada tahun 2018 dah naik berapa? 76%. Pandai pun dah baca lah. Okey, itu cara nak baca dia. Okey, cari indeks harga
basikal itu. Oh, dia suruh cari indeks harga basikal itu pada tahun 2015 pula berasas tahun 2010. Sudah. Biasanya kalau I ni rumusnya mestilah P per P10. Betul tak? Yang rumus tadi tu kan. Tapi P tak ada, P tak ada, semua tak ada. Yang ada I semua. Okey. Kalau jumpa situasi ini, kita akan pakai petua rantai. Okey. Apa maksud petua rantai? So simple je. Okey. Awak letak I 2015 ni kat sini. Lepas tu per besar. Biar kosong. Okey, saya ajar petua rantai. So darab. Darab pula. Per lagi besar. 2010 ni awak letak di bawah kat sini. Okey, lepas tu hujung darab 100. So apa nak letak dua ni? Dua tempat ni mesti diisi dengan 2 tahun yang sama. Okey, tengok maklumat yang diberi. 2018, 2010. Jadi 2015 apa yang kita tak ada sekarang? 2018 ada tak dalam yang kita dah isi ni? Tak ada kan? 2010 ada ni. 2015 ada ni. Tapi 2018 yang tak ada. Okey, jadi kita letak I 2018, sini pun I 2018. Mesti sama. Ni petua rantai. Jadi yang 2015 ikut atas, yang 2010 ikut sini. Jadi atas mesti sama darab 100. Lepas tu kita isikan. Okey, tengok. I 2015 per dengan indeks pada tahun 2018. Mana? Kita ada ni. Tapi perasan tak terbalik. Yang ni 18-15. Yang ni 15-18. Okey. 18 ni adalah 110 kan? Bermakna 110 pada tahun itu kan? Jadi pada tahun 2015, saya suruh anggap apa? 100%. Good. Jadi, kita buat, tulis, sama dengan 2015 dengan 2018 ni, you terbalikkan. Jadi 2015 mesti 100, 2018 adalah 110. Macam tu. Okey. Darab dengan, 2018 dengan 2010 mana? Ni. Okey, ngam. Cantik. So 2018, 176. Pada tahun 2010, saya suruh anggap apa? Pada tahun sebelum 100%. So isi je, jangan terbalikkan. Sebab dia memang 18 dengan 10. 176, 100. And then darab 100 lah hujungnya. Jangan lupa. Sebab nak cari peratus kan. Okay, lepas tu you just potong. Lepas tu you just darab macam biasa. Bahagi macam biasa. And then you akan dapat dekat situ 160. Maknanya indeks harga pada tahun 2015 berasas tahun 2010 adalah 160. Apa maksud dia? Pada tahun 2015, 160. Pada tahun 2010, 100%. Apa maksud dia? Pada tahun 2010, 100%. Pada tahun 2015, dia dah naik 60%. That's why tambah dua-dua ni jadi 160. Tu kena faham konsep. Okey. Tu contoh yang ketiga. So, salin semua tau. Okey. Okey, seterusnya. Okey, yang ini aplikasi menyelesaikan masalah. So, biasa yang inilah yang akan keluar. Menurut perangkaan dari Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, jumlah pelawat ke Taman Negara Pahang Sungai Relau pada tahun 2016 ialah jumlah pelawat jadi maknanya Q pada tahun 2016 adalah 17,721. Jika Perbadanan Taman Negara menyasarkan pertambahan jumlah pelawat sebanyak 10%. Sebanyak 10% menjelang tahun 2018. Ini kena faham. Maknanya indeks harga dia, indeks dah. Kalau dia dah ada peratus tu maknanya indeks. Indeks harga pada tahun 2018 berasas tahun 2016 dia dah naik 10%. Maknanya kalau 2016 100 dah naik 10%, berapa indeks harga dia? 110. Kena faham konsep tu. Okey? Hitung jangkaan bilangan pelawat pada tahun 2020 sekiranya kadar pertambahan pelawat dari tahun 2018 ke tahun 2020 adalah sama dengan kadar pertambahan pelawat 2016 ke tahun 2018. Maknanya bila sama, indeks harga pada tahun 2020 berasas tahun 2018. Good. Baca betul-betul.
20 sekiranya kadar pertahanan pelawat dari tahun. Dari tahun ni maknanya berasaskan lah 2018, dia akan jadi indeks harga 2020 berasas tahun 2018 sama. Maknanya sama dengan dia 110. Macam tu. Okey. Jadi dia nak jangkaan bilangan pelawat. Okey, macam mana mula dulu kita nak cari? Apa dulu yang kita ada? Kita tengok kita ada Q. Okey, Q. Kuantiti 16. Jadi kalau kuantiti 16, kita ada tak I yang ada 16? Ada ni. Okey, jadi kita buat rumus. Rumus I 2018 pada tahun 2016. Q kuantiti 18 per kuantiti 16 darab 100. So, I dah ada 110. Q18 nak cari, Q16 adalah 17,721. So, kat sini akan jadi persamaan linear. So, mesti mahirlah persamaan linear. Wajib mahir. Okay? Jadi, macam mana tadi persamaan linear? Yang bawah bawa naik atas. Lalang boleh visual 110 darab dengan 1, 7721. Ni kan darab terus bahagi 100. Tinggallah Q18 sorang. Okay? Jadi dapatlah Q18 tu. So berapa Q18 kita? Kiralah berapa tu? Berapa? 19,000. Yes, 493. Betul. Okay, so dah dapat bilangan pelawat pada tahun 2018. Tapi dia nak apa? Hitung jangkaan bilangan pelawat pada tahun 2020. Okay, macam mana nak cari? Kat mana ada I 2020? Sini. So, buat rumus dia. Apa rumus dia? I 2020 berasas tahun 2018. Q20 per Q18 darab 100. Okey. I 2020 110 juga. Q20 yang kita nak cari. Q18 dah dapat tadi 19,493. Macam tu. Okey. So, macam tadi gerak. 110 darab 19,493. Ni darab bawa sana jadi bahagi. Tinggallah Q20 sorang. Okey. Jadi dapatlah kuantiti pada tahun 2020 berapa? 21,442. So tengok tak? Meningkat tak jumlah pelawat? Meningkat. Yes. Daripada tahun 2016, 17,000. 2018, 19,000. Dan akhirnya pada tahun 2020, dia naik lagi sampai 21,000. Okey? Jadi, bila kita nak mencari sesuatu daripada masalah, you kena cari satu. Jangan kelang kabut nak cari, itu pening. So, kena keluarkan satu per satu. Jadi, kalau tak faham, ulang video ni banyak-banyak kali. Pastikan faham. Okey, salin semua. Jangan tinggal apa-apa. Segala contoh tu mesti salin. Okey. Seterusnya kita pergi kepada indeks gubahan. Indeks gubahan ni sebenarnya dia macam purata. Dia macam purata. Okey, ni indeks gubahan. Dia macam purata. So rumus dia ada topi dekat atas tu. Yang ni nampak tak? So, apa konsep rumus tu? Apa IW, apa benda tu, bentuk gigi ni semua kan? Okey, simple je tengok. Okey, kita tengok dulu. Okey, indeks harga. Okey, ni apa maksud? Sebelum tu saya nak terangkan rumus dia. Apa maksud IW dengan W? Okey, W ni adalah pemberat, weight. Dalam bahasa Inggerisnya adalah weight. Dia adalah pemberat. I ni tadi indeks number. Jadi, nak cari indeks gubahan dia macam purata. Jadi, indeks itu sendiri kena darab dengan pemberat setiap satu. Nanti saya tunjuk apa maksudnya nanti. Kena darab dengan pemberat. Maksud gigi ni, jumlah hasil tambah. Jadi, ni. Mana tahu indeks lagi ada lain lagi kan? Tambah. I lagi darab dengan pemberat. Tambah lagi dan seterusnya. Per dengan, apa maksud W sahaja? Jumlah semua pemberat. Sebab tu saya cakap dia macam purata. Jumlah semua pemberat. Okey? Okey, jadi kita tengok dulu sini. Contoh 5. Indeks harga 1 kilogram bagi 3 jenis buah-buahan. 1 kilogram bagi 3 jenis buah-buahan. Maknanya, buah yang pertama adalah 1 kilo. Buah yang kedua, 1 kilo lagi. Buah yang ketiga, 1 kilo lagi.
bagi 3 jenis buah-buahan. Pada tahun indeks harga pada tahun 2018 berasas tahun 2010 ialah 175 yang buah yang pertama. Buah yang kedua pula adalah 120. Buah yang ketiga dah sampai hujung sana dah. 160. Nampak? Lepas tu dia suruh cari indeks gubai. Maknanya bila indeks gubai ni dia gabung ke semua buah tu. Sebab tu dia macam purata. Faham tak? Jadi mencari indeks gubai I palang macam tu. Dia mesti I palang. Sama dengan setiap satu indeks ni darab dengan setiap pemberat. Pemberat ni kelasnya tak semestinya awak jumpa kilo tau. Kadang-kadang awak jumpa peratus. Kadang-kadang awak jumpa peratus. Dia nilai pemberat ni dia boleh diwakili oleh bilangan, nisbah, peratus, bacaan, carta palang, carta pai dan sebagainya. Dia macam bilangan lah. Pemberat ni adalah bilangan. Okey, berapa banyak benda tu ada? Buah, berapa banyak ada? 1 kilo macam tu. Faham? Jadi 175 ni tadi darab dengan buah pertama 1 kilo macam tu. Kalau 2 kilo darab 2 lah. Ikut. Lepas tu mesti tambah sebab dia ada buah yang kedua. 120 darab dengan 1 kilo lagi. 160 darab dengan 1 kilo lagi. Faham? Ya. Semua berapa kilo? Kalau dah 1, semua 3 kilo. Nampak tak dia macam purata kan? Sebab tu saya cakap nombor indeks ni senang. Tak susah. Memang tak susah. Okey. So darab semua. Pastikan you tulis ni satu-satu. Wajib tulis. Okey. Berapa indeks gubahan dia? 151.67. Jadi, apa maksud indeks gubahan ni? Apa beza indeks harga dengan indeks gubahan? Indeks harga satu buah. Buah yang pertama, indeks harga dia 175. Buah yang kedua, indeks harga dia 120. Tapi indeks gubahan ni dia dah gabung semua buah ni. Contoh 3 buah ni jadi rojak. Jadi indeks gubahan ni rojak. Macam tu. Jadi bila dah gabung semua, ke semua buah, kesimpulannya meningkat berapa persen? Dah pandai ke belum? Pandai 51.67%. Bagus. So, jangan cakap 151. 100 ni sebelum. Pada tahun 2010. 51.67 ni. Dia naik dah pada tahun 2018. Faham Jadi, harga semua adalah meningkat 51.67%. Faham? Okay. So, kalau disuruh cari indeks gubahan, gini je lah cukup. Tak payah nak lebih-lebih. Kalau dia kata berikan justifikasi anda, disuruh kita terang, baru kita terangkan berapa peningkatan dia. Okey, seterusnya kita tengok contoh 6. Senang, tak susah tajuk ni, memang senang. Jadual di bawah menunjukkan indeks pembelanjaan utility sebuah kilang pada tahun 2017 berasas tahun 2018. So, carta pai pula menunjukkan peratus penggunaannya dalam sebulan. Okey. Tengok tak? Okey, sekarang ni cari indeks gubahan. Okey, soalan suruh cari indeks gubahan. So, I palang. So, macam tadi, indeks harga mesti darab dengan pemberat. So, kita tengoklah ada tak pemberat. Tengok. Air 135 ni apa? Indeks dia. Kalau 135 ni macam mana baca tadi? Dia pada tahun 2017 berasas tahun 2011. Maknanya pada tahun 2011 kita anggap dia 100. Pada tahun 2017 dia dah naik berapa? Pandai 35%. Okey, jelas jadi jadilah indeks dia 135. Faham? Elektrik 140. Bahan api 125. So, berapa pemberat dia? Dia bagi carta pai dalam bentuk peratus. So, ikut je peratus tu. Okey. Kalau air dulu. Air 135 darab dengan air. Cari 17%. Jangan pula peratus tukar pai. Tak payah. Dia bagi peratus lah. Tak payah buat banyak-banyak kerja. Okey. Tambah elektrik. Good. Darab dengan bagus 58 lagi. Bahan api. Darab dengan pandai. Per dengan jumlah semua. Kalau dah peratus bermakna 100%. Tak payah kira lah sepatutnya. Tapi kalau nak kira lah suka hati. Okey, dan ini wajib tulis. Bila saya kata wajib tu bermakna wajib tulis. Kena tulis. Alah cikgu penat lah nak tulis darab. Kena. Wajib. Sebab apa? Itu adalah jalan kerja. Nak markah ke tak nak? Kena markah. Okey, dah kira dah berapa?
135, good. Point 4. Point 4. Betul. Okey, saya tanya, meningkat ke menurun? Meningkat. Mana dia menurun kan? Pandai. Okey, ada juga kadang-kadang. Jangan pula semua meningkat, tak. Ada juga kita jumpa dia menurun. Okey? So, senang kan? Tak susah pun. So, indeks gubahan ni macam apa saya cakap tadi? Purata. Okey? Macam purata. Dia dah gabung semua bahan. Itu beza indeks gubahan dengan indeks harga. Okey, last. Contoh 7. Jadual di bawah menunjukkan harga kos bagi 3 bahan utama dalam pembuatan keluli tahan karat oleh sebuah syarikat. Okey, baca betul-betul. Ni apa ni? Indeks ke harga? Ni harga harga pada tahun 2010. Jadi awak labelkan dia, nak senang awak labelkan P10 macam tu. Yang ni P18. Faham? Peratur ni adalah pemberat W. Nampak tak? Bila kita label, kita nampak. Okey. Jadi ni, hitung indeks harga bagi besi. Indeks harga dulu. Indeks harga bagi besi dulu. Besi. Mana besi ni? So, besi pada tahun, kalau dah pening tulis, besi pada tahun 2018 berasal tahun 2010. So, apa dia punya rumus tadi? Ini yang awal tadi. Ni awal tadi. Kalau nak cari indeks harga setiap satu, apa rumus dia? I sama dengan P bandai. So, kalau 1810, P18 per P10 darab 100. So, P18, 3424. P10, 2025 darab 100. Okey, berapa? Kira. Untuk besi sahaja. 169.09. Nampak tak? Naik kan? Okey. Lepas besi, dia suruh ambil apa pula? Kromium. Kromium. Tu lepas panjang. Tu lepas pendek je. Pada tahun 18, 2010. Mesti ada dia punya pecahan dia. Yes. Pandai. Okey, isikan. Kromium punya. 9512 per. Bagus. Okey. So, berapa dapat? Betul. 112.82. Good. Okey, teruskan lagi. Untuk nikel pula. N. Okey. So, pada tahun 1810, dapat apa? P18. Saya tak tulis P18 dah. Terus tengok. 50,916 per 62,235. Betul. Darab dengan 100. Okey, berapa dapat? Yes, ni contoh dia. Okey, turun ke naik? Turun kan? Nampak tak? Dia turun ni. Maknanya pada tahun 2010 dia 100% kita anggap. Pada tahun 2018 kenapa dah tinggal 81 pula? Maknanya dia ada penurunan. Faham? Ada. Janganlah tak ada pula. Tak adalah semua meningkat kan? Ada juga yang menurun. Okey. So settle dah dapat indeks harga. Jadi saya nak labelkan dekat sini sebabnya nanti saya nak padam. So, indeks harga yang besi ni kita tulis 169.09. Indeks harga yang kromium ni 112.82. So, indeks harga ni adalah 81.81. Okey? Okey dah. Sebab saya nak padam ni. Sebab nak buat lagi banyak. Nanti kadang tak cukup tempat. Okey. Okey, B. Hitung indeks gubahan. Bagi harga kos pembuatan keluli. Jadi, maksud pembuatan keluli ni maknanya dia gabung besi, kromium, nikel. Itu maksud indeks gubahan. Faham tak? Jadi, macam mana cari indeks gubahan tadi? I topi, I palang. Yes, indeks setiap satu. Indeks besi berapa tadi? Good, 169.09. Mesti ada pemberat. Berapa pemberat dia? 72%. Betul. Lepas tu, tambah. Teruskan lagi. Indeks bagi kromium. Betul. Berapa pemberat dia? Betul, darab. Tambah lagi. Nikel punya. Berapa pemberat dia? Yes. Faham tak? Per dengan mesti jumlah pemberat semua. Jadi kalau peratus, nak kena kira lagi ke? Tak payahlah. Memang kita tahu dia 100%. Nak kira pun boleh. Tak ada masalah. Okay? So, kira lah. Okay, berapa dapat?
Kira banyak nak kira cikgu banyak nak. Memang kena tulis satu-satu. Memang banyak. Ni markah ni satu. Tak buat tak ada markah jangan main-main. Okey. Okey berapa? 150.23. Maknanya untuk pembuatan keluli dah gabung semua-semua kekal lagi dia naik kan 50.23% tu. Okey? Faham? Simple kan? Tak susah pun. Okey. Tentukan harga kos pembuatan keluli. Harga kos pembuatan keluli. Harga kos adalah price kan? Price pada tahun 2018. Berasas pada tahun 2010. Mesti macam ni. So kalau kita ada PP ni, kita mesti ada apa? Sama dengan apa tepi dia? Good. Mesti ada I. Pandai. Kan ni konsep asal. Ni rumus ni. Mana tadi? Ni. Ni rumus ni. Apa atas ni? Q boleh ganti dengan P kan? Mesti wajib balik lah. Okey, lebih. Okey ni. Okey, jadi cari I1810 mana? Bila dah dikata kos pembuatan keluli, bermakna kesemua tu dah digabung. Jadi dia akan jadi gubahan. Mana tadi? Tengok B tadi yang kita cari tadi tu. B tu. Ni. Kita tak tulis kan? Indeks gubahan pada tahun 2018. Sebab tu kena tulis. Bila tak tulis tu yang kita menjajah cari. Tak jumpa. Okay? Si I 2018, 2010 dah ada. So letak. Macam tu. Sebab dia kata kos pembuatan keluli. Maknanya semua. Bukan besi, kromium, nikel. Tak. Semua. Bila semua benda tu kita dah puratakan kan tadi kan. So kena ambil indeks itu. Okay. P18 berapa? Nak cari betul. P tahun 2010 dia bagi tak? Pada tahun 2010 ialah berapa juta tu? 65 juta. Yes. Darab dengan 100. 65 juta darab dengan 100. Okey, macam mana kira? Visual. 150.23 darab 65. 100 buat apa? Yes. Tinggallah P18 sorang-sorang. So, lama-lama you mahir persamaan linear. Jadi, pada tahun 2018, kita dapat berapa harganya? 97.65 juta. Okey, ni saya nak ingatkan. Bila harga, pastikan ada dua tempat puluhan. Maksudnya ada sen. Tak boleh 97.7. Tak boleh. Dia mesti ada sen. Jadi 97.65 sen. Macam tu. Jadi dia mesti lengkap. Bila harga. Okey. So senang je. Yang inilah soalan yang merupakan 10 markah. Kan? Tak susah pun, senang. Jadi ulang-ulang balik video ni. Pastikan fahamkan betul-betul. Bukan boleh ambil sekejap je. Tak. Kemungkinan lama untuk memahamkan. It's okay. Just buat. Okay. Tak ada masalah pun. Okay. Untuk kalau ada andai kata daripada awak. Okay, sekarang ni untuk admit